Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. 2 hari bulan September jam 3 petang bertempat di Balai Polis Karamunsing. Saya bersama dengan rakan-rakan, saudara Atan pun ada di sini, saudara Rais Sobri pun ada di sini. Kami telah datang ke Balai Polis ini untuk membuat laporan polis berkenaan dengan satu screenshot yang telah diviralkan di dalam ruangan media sosial oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, yang mana di dalam screenshot yang telah disebarkan itu menunjukkan bahawa kononnya ada grup WhatsApp yang dinamakan sebagai grup WhatsApp UMNO Warisan, yang mana di dalam WhatsApp grup ini kononnya menceritakan perbincangan di antara saya, saudara Atan dan juga saudara Tomos yang berniat untuk mengkuda-tunggangkan kes berkenaan dengan adik Zara, selain daripada kononnya memfitnah kerajaan GRS yang ada pada hari ini. Jadi kami tadi telah membuat laporan polis yang mana kami telah minta agar pihak polis menyiasat dalang di sebalik penyebaran screenshot ini dan juga merekayasa grup WhatsApp yang sebenarnya merupakan grup WhatsApp fitnah, yang mana kami ingin mengesahkan di sini bahawa tiada keterlibatan kami. WhatsApp grup ini tidak wujud, dan WhatsApp grup ini juga merupakan WhatsApp grup yang sebenarnya direka-reka untuk menyerang kredibiliti saya dan terutama sekali Parti Warisan lah, yang mana kita semua sedia maklum kes mengenai Zara ini merupakan satu isu hangat yang berlaku hari ini, dan Warisan secara konsisten telah menyatakan dengan jelas bahawa kita tidak ingin mengkuda-tunggangkan kes mengenai adik Zara ini. Apa yang penting adalah kita mendesak pihak kerajaan agar siasatan yang telus dan adil perlu diberikan kepada bukan saja kepada keluarga adik Zara ini, tetapi juga pihak sekolah dan juga demikian juga kepada pihak berkuasa yang menyiasat berkenaan dengan kes yang melibatkan adik Zara ini. Jadi tidak timbul soal Warisan ingin mengkuda-tunggangkan. Sebab itu saya sebutkan apa yang dipaparkan di dalam ruangan media sosial ini merupakan satu fitnah jahat yang tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk membuat diversion lah, ataupun untuk divert isu daripada kemarahan rakyat itu kepada pihak kerajaan, khususnya kerajaan negeri hari ini. Maka mereka mencarikan satu alasan agar rakyat itu mengalih kemarahan mereka kepada Parti Warisan yang langsung tidak terlibat pun berkenaan dengan insiden yang melibatkan kes adik Zara ini, dan juga kononnya pihak Warisan bertanggungjawab dalam cubaan-cubaan memfitnah pihak kerajaan yang ada pada hari ini. Jadi laporan polis yang kami buat ini dengan tegas di sini dengan tegas kami minta agar pihak polis menyiasat siapa yang menjadi dalang terhadap penyebaran dan merekayasa WhatsApp grup fitnah ini. Dan juga dalam masa yang sama, kami dalam laporan polis ini juga kami ingin menafikan sekeras-kerasnya keterlibatan kami dalam perkara ini, dan untuk makluman juga selepas ini kami akan membuat laporan SKMM sebagai tindakan susulan kami juga untuk minta agar pihak SKMM mencari dan memburulah dalang di sebalik orang yang telah merekayasa screenshot yang disebarkan melalui ruangan media sosial yang ada pada hari ini. Okey, polis report ini dibuat atas nama saya sendiri, dan of course memandangkan dalam ruangan grup fake ini yang dibuat ini ada nama saya, nama saudara Atan dan juga saudara Tomos. Maka kami mengambil keputusan untuk membuat report polis secara berasingan lah, bagi meminta pihak polis untuk menyiasat laporan ini secara detail dan secara telus melibatkan individu masing-masing. Jadi itulah di antara sebab kenapa kami membuat laporan polis secara berasingan. Tetapi of course untuk konten yang samalah. Sebagai Ketua Penerangan Parti Warisan, ada 3 polis report sudah berturut dibuat sejak penerangan ini. Apa pandangan Datuk? Okey, untuk makluman para penonton jugalah, untuk makluman bahawa baru-baru ini pihak Warisan telah membuat satu laporan polis juga berkenaan dengan satu akaun, yang mana pemilik akaun itu telah menuduh Warisan kononnya
himpunan Zara yang berlaku di Tawau itu merupakan himpunan yang direncanakan oleh pihak warisan, dan kami menafikan sekeras-kerasnya tuduhan ini, yang mana sebagaimana kita tahu himpunan Justice for Zara ini merupakan satu himpunan merentasi batasan politik, dan jelas kelihatan even para pemimpin parti kerajaan juga turut hadir dalam himpunan-himpunan Justice for Zara ini. Jadi apabila ada cubaan yang mengaitkan bahawa himpunan itu didalangi oleh parti warisan, ini merupakan satu tindakan yang amat tidak bertanggungjawab. Apalagi apabila mereka mengatakan bahawa ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh seorang individu yang sebenarnya kami pun tidak kenali siapa dan difahamkan merupakan salah seorang daripada mahasiswa, telah mengeluarkan satu ucapan yang bersifat agak keterlaluan, maka kami mendesak agar pihak kerajaan untuk membuat siasatan, dan saya dipahamkan juga individu berkenaan telah pun ditangkap. Jadi siasatlah apa yang pastinya bahawa pihak warisan tidak langsung tiada langsung keterlibatan parti warisan di dalam penganjuran program-program seumpama itu. Apa yang jelasnya, kita hanya memberikan sokongan secara moral tentang Justice for Zara ini atas dasar kerana kita juga selari dengan ramai ribuan, in fact jutaan rakyat Malaysia yang inginkan agar siasatan yang melibatkan adik Zara ini dapat dilakukan secara telus dan adil, without fear and favor. So itulah di antara perkara yang saya ingin sentuhlah pada hari ini. Ada satu soalan lagi tu, berkenaan ada satu satu individu katakan bahawa dalangnya lupa namanya tu. So JP. So JP ini sebagaimana saya sebutkan tadi, pihak warisan melalui peguam kita juga, in fact laporan polis telah dibuat oleh Setiausaha Agung, dan peguam kita difahamkan akan menghantar letter of demand kepada saudara JP ini untuk, saya dipahamkan untuk minta dia retract statement dia, memohon maaf secara terbuka atau berhadapan dengan tindakan saman yang akan kita keluarkan lah. Kerana apa yang disebutkan oleh beliau itu merupakan satu kenyataan yang tidak tepat dan bersifat fitnah dan tidak benar, yang mana sebagaimana saya sebutkan tadi bahawa tidak ada keterlibatan parti warisan dalam penganjuran program tersebut, melainkan ada pun kehadiran ahli-ahli kita hanya sebagai sokongan moral terhadap desakan dan suara rakyat agar meminta pihak kerajaan membuat siasatan yang telus dan adil kepada kes yang melibatkan adik Zara Khairina ini. Maksudnya maksud saya dari Dato' ada 3 polis report. Yang first report tu adalah satu akaun yang bercakap dia parti warisan dan menghina batu di Keningau tu. Jadi maksud saya polis report after polis report atas fitnah macam tu. Beberapa polis report yang kita telah buat ini, antara lainnya saya menasihatkanlah kepada pihak lawan kita kan, taktik-taktik seumpama ini saya rasa dalam dunia sains dan teknologi ini saya rasa sudah tidak terpakai, kerana rakyat di luar sana mempunyai pengetahuan, mempunyai akses terhadap semua perkara-perkara, khususnya melibatkan apa yang berlaku hari ini di negeri Sabah. Jadi tuduhan-tuduhan yang mereka lakukan menggunakan akaun fake kan, menggunakan nama parti warisan, ini merupakan satu cara dan kaedah lama yang saya rasa sudah tidak wajar dilakukan pada hari inilah kan. So kita menasihatkan, dan saya sekali lagi menafikan bahawa akaun itu tidak ada keterlibatan parti warisan. Pemilik akaun itu bukan pemilik parti, bukannya ahli maupun penyokong parti warisan, tetapi saya yakin dan percaya ini merupakan satu taktik yang mereka gunakan untuk memastikan agar khususnya masyarakat KDMR, kerana kita tahu hari ini rata-rata bukan saja dalam media sosial tapi rata-rata rakyat di luar ini agak marah dengan kerajaan yang memerintah pada hari ini. Maka cara paling mudah untuk mereka mengalihkan kemarahan itu daripada mereka kepada pihak parti warisan adalah menggunakan sentimen-sentimen agama bangsa. Yang mana ini merupakan menu lah setiap kali pilihan raya. Inilah menu yang akan dimainkan oleh pihak-pihak tersebut bagi memastikan agar sokongan masyarakat KDMR itu kekal kepada mereka. Apa yang saya ingin jelaskan di sini bahawa sekali lagi saya menegaskan bahawa tiada keterlibatan parti warisan. Pemilik akaun itu bukan ahli parti warisan, dan akaun itu bukan dibuat ataupun dicipta oleh penyokong-penyokong atau para pemimpin parti warisan. Ianya merupakan satu fitnah yang sengaja diadakan untuk mengalihkan kemarahan rakyat daripada mereka kepada parti warisan. Okey, dan akhir sekali saya ingin menasihatkanlah kepada semua masyarakat, khususnya rakyat di peringkat negeri Sabah, sebagaimana tagline yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi,
jangan kongsi jika tidak pasti. Kan, karena hari ini dunia fitnah dan sebagainya ini merupakan satu perkara yang saya berharaplah rakyat di luar sana sebelum mempercayai sesuatu perkara yang dikongsikan di dalam ruangan media sosial terutamanya, kita berharap agar rakyat periksa dahulu sebelum mempercayai sesuatu isu-isu yang mereka cuba mainkan. Saya yakin dan percaya bahwa semakin hampir pilihan raya, in fact when election coming, saya yakin dan percaya strategi-strategi fitnah ini akan bakal banyak dikeluarkan. So saya berharap dan mengajak rakyat yang ada di luar sana jangan mudah terpedaya, jangan mudah percaya, siasat dan semak dahulu sebelum kita mempercayai semua perkara-perkara yang disebarkan oleh ruangan-ruangan media sosial. Apalagi jika yang menyebarkan itu datang daripada fake account ni. Maksudnya akun-akun Facebook ataupun TikTok yang amat jelas kita boleh kenal pasti sudah bahwa ia didalangi oleh cyber trooper yang mungkin dibayar kan untuk menyerang kredibiliti khususnya parti warisan. So inilah nasihat saya kepada rakyat negeri Sabah terutamanya apabila menjelang pilihan raya yang akan datang.